Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk amalan-amalan pemakanan, contoh amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk amalan-amalan pemakanan, contoh amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kena mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah. Tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna.
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, kata beliau, makna syukur itu bukanlah dengan sekadar lafaz hamdalah, yakni bukan sekadar dengan lisan. Namun syukur itu diterjemahkan dengan ketaatan. Ketaatan bermula dengan hati yang tidak menyekutukan nikmat Allah SWT. Hati yang bermakrifat itu penuh dengan nikmat. Maka kalau hati kita masih lagi berbelah bahagi, kalau dengan makhluk pun masih lagi, dengan orang, dengan manusia pun masih kita lagi berbelah bahagi, bersangka-sangka dengan keadaan yang tak pasti, maka belum dia mencapai tahap nikmat pada hatinya. Apatah lagi dengan lafaz alhamdulillah daripada lafaz lisannya. Sudah pasti sepatutnya menafaskan alhamdulillah itu setelah kita merasakan akan kesempurnaan Allah di dalam hati kita. Itulah subhanallah. Sudah pasti apabila kita mampu membesarkan Allah dengan setelah kita memuji dia, dengan kita benar-benar merasakan bahawa segala nikmat, segala apa yang Allah berikan itu sempurna. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Maka dizahirkan dengan perbuatan taat. Maka itulah syukur. Namun kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Kerana apa? Kerana ianya memerlukan elemen yang besar. Syukur itu dengan hati, dengan lafaz dan perbuatan. Boleh jadi kita hanya melafazkan saja tetapi tidak ada di hati. Lalu perbuatan kita hanya menzahirkan kebaikan yang tidak pasti. Ini tidak boleh. Beramal nampak baik. Nampak baik beramal. Tetapi rupanya nak nampak baik saja. Dia hanya menampakkan kebaikan perbuatan itu. Akhirnya ketika diuji, kebaikan yang dizahirkan tadi bertukar menjadi keburukan pula. Sebab tu kita kena faham sebenar-benar dengan kefahaman yang didorong dengan kebenaran. Sebab tu kebaikan mesti bermula dengan kebenaran. Benar apa dia? Kebaikan itu datang dengan Allah. Maka hati tadi dibersihkan daripada sebarang kesyirikan. La syarikalah. Melihat segala apa yang ada di sekeliling kita ini, itu dengan kekuasaan Allah. Dengan Allah. Sebab tu bila kata ta'rif dunia itu penipu, bermaksud apa yang kita nampak di depan mata kita tidak boleh ada tanpa Allah. Itu maksud penipu itu. Penipu ni kita boleh menyangkakan dunia boleh ada sendiri. Kita menyangkakan dunia ada sendiri. Itu tidak betul. Maka itulah penipu. Sayang itu adanya dengan suami. Duit itu adanya dengan usaha. Kaya itu adanya dengan harta. Itu penipu. Sedangkan semua yang kita nampak depan mata, wa imma dalam konteks zahir, apatah lagi yang melibatkan batin. Iaitu kaya, sayang, kuat, rezeki, itu bersifat gaib. Sudah pasti semuanya itu, wa ilallahi turja'ul umur. Semua itu kembali kepada Allah. Maka inilah perjuangan yang mesti kita lakukan. Supaya kita tidak bertemu dengan kekeliruan demi kekeliruan. Sehingga kita berantakan. Orang yang benar-benar berada di jalan untuk menuju kepada Allah SWT, dia tidak akan terusik. Dia tidak akan terkesan dengan apa saja agenda dan propaganda dunia ini. Dia tidak akan terkesan, tuan-tuan. Apa yang dilihat itu sudah diterjemahkan, telah ditukar menjadi perkara yang membawa dia ingat kepada Allah SWT. Jadi dia tidak hairan dengan apa yang berlaku. Apa yang dia jaga, yang ditumpukan itu adalah semuanya bagaimana hendak membawa dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada timbullah
isu-isu berbangkit sebenarnya. Bagaimana orang yang menzalimi contoh. Dia tidak takut dizalimi. Dia tak takut dengan orang yang menzalimi dia. Kenapa? Dia melihat Allah bersama dengan orang yang dizalimi. Jadi apa nak takut? Untuk apa kita takut kalau kita berada di sisi Allah? Jadi kalau kita berada dengan Allah, untuk apa kita takut? Kalau itulah penganiayaan yang berlaku atas diri kita, dan kita yakin kita ni di pihak yang dianiaya, jadi buat apa nak takut? Angkat tangan, doa kepada Allah SWT. Minta lindung daripada segala keburukan dan kejahatan yang terbentang di atas ini. Jadi jangan takut dengan keburukan orang. Kerana yang merosakkan, yang memberikan kemudaratan bukan keburukan orang, tapi kerosakan dan keburukan dari diri sendiri. Dan ianya datang juga dengan izin Allah. Dia tak takut, jangan takut dizalimi, jangan takut dengan dosa orang, jangan takut dengan keburukan orang. Kerana semua itu tidak memberi kesan kepada diri kita. Sebab tu orang beriman dia tak ada istilah rugi. Orang iman orang duk nak pedajai dia ke, orang nak tipu dia ke, dia tak takut. Jadi dia tak terperangkap dengan permainan propaganda, teori konspirasi, plandemik, apa-apalah dia nak buat, dia tak heran. Sebab kok mana pun aku dengan Allah. Inilah kalau kita boleh ambil falsafah kepada perbahasan Rabi'atul Adawiyah. Kalau di neraka itu pun, ni katanya, kalau di neraka itu pun mengingatkan aku pada Allah, aku akan dengan Allah. Dia bukanlah pilih masuk neraka. Kena faham tu. Jadi takrifnya tinggi. Kalau neraka dan syurga itu pun yang mana ada Allah, di situlah ada dia. Tidak pastilah di syurga tuan-tuan, ada dalilnya. Apatah lagi dengan kes-kes di dunia ni. Yang penting Allah bersama kita. Kita jangan buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang buat maksiat dengan kita tak apa. Orang nak tipu kita, nak cocok kita, nak vaksin kita dengan cara dia jahat dia ke. Contoh. Kang di disclaimer ni. Kang mau nyanyi sebab saya kena kan. Padahal kita nak bagi tahu, nyanyi contohlah. Orang nak anaya kita, nak pedajai kita, nak zalim kita, nak buat buruk atas kita. Tidak akan terkesan bagi orang yang billah. Kenapa? Dengan Allah. Siapa yang menjadi musuh kita? Biar orang buat maksiat atas kita. Ustaz, dia nak masukkan benda haram dalam diri kita. Dia masukkan, bukan kita yang nak masukkan. Lainlah kita ambil, kita nak masukkan. Habis Ustaz dah sign dan rela tu, mana pula? Kalau rela kita minta. Ini dia tawarkan ni, kena ambil ni, dah. Itu bukan dengan rela sebenarnya. Rela ni tanpa ada kempen, tanpa ada apa-apa, kita pergi sendiri. Ini beria-ria di kempen, beria disuruh, ditanya. Jadi, tidak bolehlah nak dikatakan rela. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebelum kita panjang lagi bincang kita pada malam ni, kita sama-sama lazimi dulu baca surah Al-Hadid tuan-tuan. Berat nak baca, ya memang berat. Jadi paksa. Jangan terpaksa, tapi paksakan diri sehingga rela. Jangan terpaksa buat. Tuan-tuan, surah Al-Hadid ni 1000 pahala. 1000 kebaikan bermaksud bukan 1000 pahala. Lebih baik pada 1000 ayat. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau satu malam 1000 ayat. Kadang-kadang bising itu ini. Tapi bila kita tawarkan ibadat, jadi penat. Macam mana? Jangan penat untuk kita beribadat. Jadi, kita kena ada kesedaran. Kenapa pula kita perlukan dengan zaman sekarang ni, Ustaz ni macam-macam masuk dalam badan ni. Ni baca surah Al-Hadid. Tak ada pula nampak baca. Itulah dia. Di saat orang melakukan kezaliman atas kita, kita pun kena ada peninding kita lah. Janganlah kita sibuk bising ya. Tapi amalan menjaga diri kita tak ada dengan amalan. Orang kalau antibody dia kuat, dia tak risau dengan penyakit keliling. Ini yang dicuba dibuat oleh, dipanggil herd immune. Begitulah kalau hati kita ni dah tiada keraguan, yakin dengan segala qada dan qadar Allah. Baik kan, nak buat apa? Buatlah. Aku tetap akan berada dengan Allah. Jadi insya-Allah, jadi sedang jemaah yang Allah Taala,
Saya berkata ni, saya seru, saya ingatkan diri saya dan semua. Kadang memang lihat, dengar memang seronok. Tapi bila kita nak mula kita nak beribadat, kita mula jadi lihat. Kita nak lawan benda-benda tu, tuan-tuan. Baik. InsyaAllah, mari kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. 537. Surat 537 tadi ada yang tanya muka surat apa 537. Niatkan dia menjadi imun dalam badan kita. Masukkan merkuri. Merkuri besi. Bukan, merkuri kan? Dia masukkan merkuri dalam badan ni melalui ayat surah Al-Hadid, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layl wa huwa alimun bizatis sudur. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sudah jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Syukur pada Allah SWT. Allah izinkan kita untuk mengamalkan surah Al-Hadid ni di ujung-ujung, di akhir zaman ni, yang mana penuh dengan fitnah yang amat dahsyat. Fitnah apa yang amat dahsyat ni? Fitnah keraguan. Fitnah keraguan. Nak vaksin ragu, nak susah ragu, senang ragu, dengan isteri ragu, dengan suami ragu, semua benda nak diragukan.
Yelah Ustaz, banyak benda-benda cerita duduk dalam hal tu. Itulah dia. Nak meragukan lah tu. Meragukan. Banyak agenda-agenda untuk meragukan. Last sekali, rupa-rupanya dia nak meragukan iman kita. Datang Dajjal, sekali dia sentuh satu isu yang besar, maka habis semua perkara kita ragu. Yang lagi bahaya, ragukan Allah. Ragukan takdir Allah. Itu paling bahaya. Apabila kita tak suka dengan keadaan yang berlaku itu, sehingga kita berfikir tanpa ada bantuan atau dorongan iman, pada satu sudut nampak macam nak memperjuangkan sunnah Nabi, nak memperjuangkan agama, tetapi rupa-rupanya dalam diam dia meragui takdir Allah. Dalam diam dia meragui takdir Allah. Tuan-tuan sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Untuk kita keluar daripada kemelut keraguan akhir zaman ni. Tak kisahlah apa isu pun. Terutama duk isu vaksin kita ni. Saya sentuh tempat tadi pun duk ada sahabat kita duk sentuh-sentuh pasal vaksin. Sampai ada ura-ura kata nak tambah lagi lah. Macam-macam lah. Benda pun tak pasti lagi. Pun kita tak tahu. Lepas tu isu hal orang pun ada diragukan. Macam-macam lah tuan-tuan. Nak keluar daripada isu ragu ni. Maka kembalilah kepada yang satu. Allah. Kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Wallahu a'lam. Itu patutnya. Nak kita nak sepenuh haramkan pun kita tak boleh. Sebab kita bukan badan hukum yang mengharamkan benda. Nak mewajibkan sepenuhnya pun tak boleh. Ini kadang-kadang in between. Maka cara nak meleraikan, maka datanglah fatwa, datanglah pendapat jumhur yang uruf semasa. Maka kembalikan semua ini kepada Allah. Jangan kita mudah untuk dimainkan dengan isu. Ada kadang-kadang tu sampai terhalang-halang kita nak buat kerja. Kalau kita dah tengok benda tu dah sampai tahap mengganggu ibadah kita, sebagai contoh ibadah peribadi, ibadah yang tak melibatkan orang lain pun terganggu. Bermaksud apa tu? Itu maksudnya dah kronik sangat. Fikiran kita dah celaru. Kalau setakat terganggu ibadah yang umum, ya Tuan Haji, parlimen pun ragu. Itu masalah. Habis satu dunia ragu, Tuan Haji. Ragu dah. Kita sebenarnya kita jangan ragu. Kita ni jangan ragu. Macam mana tak nak ragu? Kita kena ada kekuatan dalaman. Sebab sampai satu tahap kita tak mampu nak ubah keliling kita ni. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak akan ubah keliling ni, yang dua ni. Dalam ayat tu bukanlah keadaan yang buruk, tapi Allah kata perubahan nikmat itu akan berubah. Tapi kita boleh ambil tamsil daripada ayat itu, apa yang berada di luar kita ni, kita tak mampu nak ubah. Nak kahwin lagi ragu. Nak kahwin lagi ragu. Nak kahwin lagi ragu. Nak kahwin pun ragu. Itu masalahnya. Semua ragulah. Isu ragu ni apa? Kita dah sentuh kan, mengurus keraguan. Isu ragu ni sebab kita berurusan dengan benda yang tak nampak. Sebab tu kena ada hukum. Jangan berlebih-lebih. Kalau dah ada badan yang mengatakan, contoh kata badan ulama, dah kita tawakuf, keluar saja daripada perbahasan itu. Tak perlu kita soal kenapa Ustaz saya tanya pendapat lagi. Ustaz ambil ke tidak? Tanya kita. Jadi Ustaz pendirian macam mana? Tak payahlah. Jangan libatkan orang dengan pendirian kita. Kalau kita nak ada pendirian kita, kita je lah. Melainkan kita ni termasuk dalam golongan-golongan yang memberikan fatwa. Itulah, itu pun tidak kempen juga. Berbalik kepada diri, amalan diri kena ada. Amalan pada diri lah. Kita kena kuatkan amalan pada diri balik. Bersangka-sangka pada perkara yang tak pasti. Terlampau ikut-ikut teori konspirasi. Terikut-ikut sangat. Kita terkesan dengan apa perancangan mereka sehingga kita ni terfikir-fikir. Nampak? Apa panjang tadi tu? Ya, siapa? Yang tadi. Ada soalan. Hilang.
dalam proses menundukkan nafsu. Habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ini. Dalam proses Allah. Dalam usaha untuk menundukkan perasaan, bagaimana cara nak tundukkan perasaan isteri yang selalu tidak bersetuju dengan suruhan saya walaupun apa yang beritahu tidak menjadi syarat, dengan kata lain membangkang, menjawab tidak beradab, selalu tarik muka, benda kecil membesarkan, mengadu domba. Saya tahu dan saya sedar banyak kelemahan dan jahil agama, merangkak baru nak belajar, sedangkan isteri saya banyak ilmu dan banyak mengaji dengan syekh, kumpulan tarikat. Boleh bantu saya untuk beri semangat dan nasihat. Tuan Naziz Ali. Isteri ni dia sudah beranggapan dirinya banyak ilmu. Lalu apa saja suami cakap, semua tak kena. Dibangkang ni lagi ada. Pertama Tuan Naziz. Pertama kita dulu. Tundukkan nafsu kita dulu. Apa nafsu kita, perasaan kita ditundukkan dulu. Apa dia? Jangan ragu dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu disuruh oleh Allah, jangan ragu. Allah suruh didik. Maka didiklah. Allah suruh didik, didiklah. Biarlah dia itu siapa pun. Tugas seorang pemimpin, biarpun pimpinan itu lebih berilmu daripada pemimpin, maka pemimpin tetap menjalankan tugas memimpin. Jangan ragu dengan jawatan itu. Kedua, apabila kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, apatah lagi isteri kita, maka jangan ragu untuk memaafkan. Maafkan saja. Jangan berbelah bagi. Maafkan. Tak ada masalah. Jangan ragu. Jangan ragu dengan keadaan diri yang akan terancam dengan keadaan isteri itu. Jangan ragu. Yakin dengan Allah SWT. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Biar buat sebab suruhan Allah, bukan sebab kita sebut tahu. Itu hebat Tuan Aziz. Bila kita buat kerana suruhan Allah, sedar diri tak banyak ilmu, tetapi nak juga mendidik isteri. Sebab itu kewajipan. Mendidik isteri itu kewajipan, bukan sebab ada ilmu. Tak kisahlah baru nak bertahu banyak sikit, tak ada masalah. Yang penting kita nak didik. Isteri pula, janganlah nak mendongak langit. Hebat macam mana, saya nak bagi contoh macam anak dengan mak lah. Hebat mana kamu ada ilmu, kalau seorang mak tu tak ada kamu. Jadi tak boleh cakap banyak sebenarnya. Ilmu yang ada pada si isteri itu baru sekelumit daripada diri suami itu. Jadi hilang, habis, hangus ilmu itu sebenarnya. Cuma itu bahagian isteri lah. Ni bahagian suami, bahagian kita ni. Jangan ragu dengan kedudukan. Jangan rasa goyang dengan cabaran. Jangan rasa terancam dengan ancaman itu. Tak akan goyang, tak akan terkait, tak akan terkuih, tak akan tercalit. Semua keburukan, kemaksiatan, bangkangan, kecaman, cacian isteri kepada suami yang benar-benar nak menegakkan hukum Allah. Teruskan. Teruskan. Tapi Ustaz, tak tahan marah Ustaz. Mengamuk juga kadang tu. Silakan. Apa dia? Silakanlah mengamuk biar berpada sikit. Kadang-kadang kena. Dia sebab apa? Api kadang-kadang bertemu juga dia dengan api. Kadang kita duk bayangkan api dengan air kan. Ada jenis dengan air. Kadang-kadang tak padam pakai air pun. Dia kena pakai bom juga. Ada kaedah. Dia pergi tengok kat bomba. Ada satu kaedah dia letupkan balik. Maka ada api yang lebih besar akan sedut api yang kecil tu. Jangan mengundang api. Sebab tu wahai para isteri, jangan mengundang api yang lebih besar. Sebab api yang besar tu ada pada pemimpin. Jangan. Sebab tu tengok contoh tak payah jauh lah. Konsep je iblis. Iblis pada api kan? Nak padam ke iblis pakai air ke? Pakai api juga. Api neraka je yang layak dia bakar si iblis tu. Faham? Jadi jangan duk terkedu terdiam. Kadang-kadang kena. Jangan. Ada benda apa? Jangan tertipu dengan orang kata kita nak mendidik ustaz kena lembut. Lembut itu pada perkara fikih. Pada fikih kalau dia tak gerti, solat tersilap, rukuk dia tak betul, cakap bacaan dia terkehil sikit, kan dia punya ni nak kena betulkan. Okey, kita boleh berlembut.
Tapi kalau melibatkan perangai, nafsu, sombong, macam kes yang terbaru ni kan. Saya tulis apa? Yang kes terbaru ni. Menurun perangai iblis. Jangan sampai kita menurun perangai iblis. Menengok orang macam ikan bilis. Tu macam tu lah. Dalam isteri, tengok suami macam ikan bilis. Cari pasal, jangan main-main. Jangan. Sekali Allah tunjukkan kuasa, kau menyesal tak habis ni kan. Orang-orang macam ni kadang-kadang, kita dah bagi muka, bagi cakap, tak mau dengar. Orang kata tak faham bahasa, jangan sampai dibahasakan nanti, baru tahu. Jangan main-main. Sebab tu iblis ni, Allah bagi muka. Bagi muka. Tapi tengok nanti dalam neraka nanti. Tak terlepas sikit pun. Jangan main-main. Jadi hati-hati. Allah perhati saja perangai manusia yang suka bermegah dengan apa yang ada pada dirinya. Tak kisah siapa. Kalau suami sombong pun tengok nanti. Jangan main-main. Ada api yang lebih besar membakar anda nanti. Jangan. Tapi begitulah. Sebab tu kadang-kadang bertembung tu. Dia api dengan api ni. Kadang-kadang orang kata api je air. Api je air. Itu betul. Sebab kalau diri kita yang tengah apa orang kata tengah marah, itu kena ambil air. Nabi kata, ambil wudu. Tapi kalau berhadapan dengan api juga, kadang-kadang kita kena keluarkan api yang lebih besar tu padam dia. Mengeluarkan kemarahan itu marah dengan apa yang Allah marah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan marah. Jangan mengundang api yang lebih besar. Jangan mengundang api yang lebih besar. Kadang-kadang seorang isteri itu, dia buat perangai yang api, sebab itu api yang lebih besar datang. Jangan mengundang api. Seorang anak contoh. Dia begini. Mak ni, ayah ke mak ke, anak-anak yang dia perangai api ni, perangai sombong, tak dengar cakap, degil ni. Dia api juga. Macam api juga. Dia kena api juga. Kalau contoh saya cakap begini. Ni apa yang saya cakap dengan anak-anak saya. Tapi Alhamdulillah. Saya cakap begini. Abi cakap sekali, 2 kali, 3 kali. Perangai macam ni jangan buat. Kalau bercakap tak faham juga, dengan rotan je faham. Tu ayat dia. Itulah. Tapi kemarahan itu pada nafsu itu. Nafsu. Ada orang kata kita marah pun nafsu. Dah. Marah pada nafsu itu. Itu bukan nafsu. Ustaz boleh ke isi tegur anak-anak depan suami sebab suami diam je. Anak-anak bila makan, isi tegur ada makan. Salah ke? Yang salah tu tegur suami depan anak-anak. Abang ni, tu salah. Sebab sehingga boleh menjatuhkan maruah suami depan anak. Tapi kalau tegur anak-anak depan suami, tapi time tegur tu janganlah tegur ni sama macam bapaknya. Tu satu hal juga. Tegur je lah anak-anak tu. Kalau suami dah diam nak macam mana? Ada wire yang tersimpul ke, bukan cuba usik belakang-belakang sikit. Apa cakap tadi balik? Contohlah. Baik. Berbalik kepada isu anak tadi. Bila mak ayah ni, dia ada satu prinsip. Sebab tu Allah SWT sifatnya maha lembut, Rahman Rahimi. Tapi satu benda, jangan tertipu dengan kelembutan Allah. Jangan tertipu, kata ulama. Jangan kita ambil kesempatan dengan kelembutan Allah. Jangan tertipu. Tak apa, nanti Allah Maha Pengampun, tak apa. Sedangkan Allah setiap kali Allah ingatkan, inna azabila syadid, azabku amat pedih, murkaku amat besar. Jangan. Tapi anak nak kena cakap macam tu, warning. Jangan sampai Abi hukum dengan rotan. Kalau tak faham juga dengan mulut, tak faham juga dengan arahan, rotan je kan. Kalau suami marah anak masa tengah makan, dia tak kisah masa time bila pun. Marah-marah je lah kalau dah time itu buat salah. Yang penting yang masalahnya marah dengan amarah. Macam malam ni kita nak bincang istiqamah dalam fitrah. Kita kena bezakan. Fitrah dengan amarah dua benda berbeza.
Ustaz pergi ke mata gurau isteri pukul dengan kain ya. Itu namanya. Maksudnya undang-undang. Memang tak boleh pukul. Tapi bila kata dengan kain pukul lah, li takdir, maksudnya dah termasuk kepada hukum hakam. Jangan sampai berlakunya penguat kuasaan yang lebih besar. Ya benar tu Puan Roha. Itu antara sunnah yang ditinggalkan juga, menggantung rotan di rumah. Sebab tu Allah SWT mengingatkan dengan neraka. Bukan menakut-nakutkan. Memang benar. Neraka itu benar. Tapi bukan sebab kita takut pada neraka. Sebab memang benar neraka itu berbahaya. Memang benar. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kalau neraka pun kita tak boleh nak lawan, pencipta neraka Allah. Jangan lawan. Itu maksudnya. Ya, perangai riak, sombong anak-anak. Anak-anak ni tak ada dosa. Saya cakap dengan anak-anak saya. Kamu semua ni tak ada dosa. Tapi perangai syaitan itu ada. Jangan biarkan. Meremehkan adik-beradiknya lain. Lepas tu tak mau dengar kata. Lepas tu melawan. Itu perangai-perangai yang mesti dibentuk tu nafsu. Balik kepada isu ma'rifatullah dalam hal baksi, kita perlu nampakkan kuasa data dari Allah dan semua perkara. Bagaimana nak apply ayat Quran, jangan kamu campakkan diri dan kebinasaan sebab seperti tidak kenal Allah pada baksi itu. Kebinasaan itu adalah tidak melaksanakan hukum Allah. Jangan campakkan diri pada maksiat. Sekarang ni vaksin tu maksiat tak? Soalan. Vaksin tu maksiat ke? Jangan keliru dalam bab ini. Okey? Kebinasaan itu adalah maksiat. Ustaz, vaksin tu benda haram. Haram ke? Ada hukum haram? Tak ada kan? Okey, tak ada. Kita berpegang pada hukum yang besar. Kalau ulama kata tak ada, tak ada. Oh, dalam tu ada ini. Buktikan. Tunggu. Habis Ustaz. Ulama kata tipu ke? Jangan buat spekulasi. Jangan bersangka-sangka. Surah Al-An'am 116. Allah tak suka dengan sangkaan-sangkaan begini. Hukum tu jelas. Jadi kalau ulama dah kata harus, harus. Jadi bila harus, maksiat ke? Tidak. Kalau tidak, mana ada binasa? Binasa ni mencampakkan diri pada maksiat. Contoh, makan ubat, tak payah makan ubat lah, makan nasi lah. Makan nasi, lihat nasi, kemudian lupa Allah. Tu maksiat tu. Apa lihat nasi lupa Allah? Tak baca bismillah? Ngap. Lupa Allah. Patutnya bismillah, ingat. Kemudian bila ingat, bukan nasi yang mengenyangkan, yang kenyangkan Allah. Jadi makan. Itu maksud dia. Jangan campakkan diri kamu dalam maksiat. Itu masuk kebinasaan. Dan juga kerosakan-kerosakan lah. Kerosakan tu apa? Kerosakan-kerosakan benda yang diharamkan oleh agama. Contoh benda-benda yang haram. Contoh apa dia? Arak, judi, benda-benda yang memudaratkan. Sekarang ni benda tak. Nak kata mudarat pun tidak. Nak kata tak boleh. Kita tak boleh cakap apa-apa. Saya terbalik Ustaz. Saya lebih-lebih marah akan nafsu anak-anak sampai tak anak-anak buat muka sebab saya lebih tegur dia orang. Tegur je lah Siti Dijah. Jangan takut-takut lah. Tegur lah awak emak. Tegur je lah. Sekarang ni tegur sebab tak puas hati. Suami tak tegur. Jangan tengok suami dah. Tegur je. Benda yang membabukkan lah. Tu ketua haram tak? Cari fatwa ada tak? Saya tak berani nak sentuh bab tu. Wallahualam. What is takdir? Takdir ni adalah benda yang telah berlaku. Takdir real lah. Takdir tu benda yang berlaku. Takdir tu bahasanya kuasa yang telah ditentukan. Kuasa yang berlaku. Setiap yang berlaku itu atas kekuasaan. Dipanggil takdir. Jadi takdir itu real lah. Itu rukun iman. Percaya pada kuasa yang berlaku itu dengan Allah. Macam mana nak tahu benda tu berlaku dengan Allah? Benda dah berlaku. Existing. Benda yang berlaku itu real. Benda yang belum berlaku itu tak pasti. It's not real. Itu tak real. Benda akan datang, nanti buruk. Itu belum real. Bila nak real? Bila dah berlaku. Okey, dah berlaku, itulah yang terjadi, itulah yang takdir. Takdir itu yang dah terjadi. Okey, bagaimana kita nak mengelak takdir buruk? Doa.
Doa daripada su'il qada, takdir buruk. A'udzubillah min su'il qada, aku berlindung pada takdir buruk. Atau doa, ya Allah, selamatkan aku, beri kebaikan di dunia dan di akhirat. Okey. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ustaz, macam mana anak 16 tahun perlu dirotan? Kalaupun umur 12 tahun, 7 tahun disuruh solat, 10 tahun, 12 tahun tak solat boleh rotan. Kalau 16 tahun, berloti je bagi. Faham? Itu sebat dia. Tapi kalau kita tak biasa buat, itulah jadi masalahnya. Nak manja-manja sikit-sikit, kadang-kadang ialah kita ni. Yang pertama sekali, bila kita tak biasa buat, itu jadi tentangan itu. Itu jadi tentangan tu. Sebab tu saya biasakan dah. Jadi anak-anak pun boleh tahu, Abi marah tak? Tak, Abi tak marah. Abi buat apa? Abi tak suka perangai syaitan. Tapi situ, simple. Mereka kecil-kecil dah faham marah tu apa, suka tu apa. Dia dah faham dah. Kita ni kadang-kadang nak marah, tak marah, terbesalah. Kadang marah, kadang anak ni nampak. Sebab kita tak tahu nak guna kuasa yang Allah dah bagi. Sekarang ni Allah dah bagi kuasa mendidik nak marah-marah. Marah benda yang Allah marah. Marah je lah. Jangan yang masalahnya, jangan marah tak tentu arah. Habis semua benda nak dimarahnya. Sebab tu kena waras dulu fikiran itu. Fikiran pula mesti dibimbing oleh iman. Kalau 30 tahun tak solat, Ustaz macam mana? Suruh dia solat lah lepas pada tu. Kalau dia 30 tak solat, suruh dia solat lah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kan saya ada share ayat Quran surah Az-Zumar, tak silap saya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hamba, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, tak solat 30 tahun. Contoh. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jangan kita besarkan dosa orang, walaupun tu dosa besar. Jangan besarkan dosa orang walaupun dosa besar. Kita tak tahu Allah sebenarnya sedang mengecilkan dosa dia dengan Allah sedang menawarkan taubat untuk dia. Tugas kita adalah besarkan rahmat Allah, besarkan keampunan Allah. Kita ni suruhan Allah, hamba Allah. Jadi tolong cerita benda yang Allah nak. Jangan kita ambil alih tugas yang tidak sepatutnya kita buat. Contoh, apa hukum dia? Dia ni kat mana nanti? Kalau dia tak buat ni masuk neraka ke tidak? Jangan. Memang ada cerita tentang dosa pahala. Buat dosa ni ke neraka. Buat pahala ni ke syurga. Tetapi soal dosa syurga neraka itu hak Allah. Dosa pahala untuk ingatkan kita. Jangan buat benda yang dosa. Nanti ke neraka. Tapi nak bagi tahu, menentukan dia ni di mana itu Allah. Maka caranya adalah sekarang kita duduk dengan Allah. Maksudnya apa? Kita mesti duduk dalam fitrah. Fitrah ni apa? Dengan Allah. Bila kata dengan Allah, besarkan keampunan Allah. Walaupun dia buat dosa besar. Ini yang Nabi buat. Ada satu kenyataan saya tulis. Ada satu komen tu, dia komen kat wall saya. Saya cerita tentang jangan pelik. Jangan pelik manusia yang kelihatan baik buat dosa. Sebab baik tu bukan milik manusia. Saya cakap gitu. Yang pelik si iblis jadi baik. Si malaikat buat jahat. Itu tamsil tuan-tuan. Tamsil. Punya nak bagi fahamnya orang sekarang ni tak faham-faham. Kita bagi tamsil. Memang takkan berlaku lah iblis jadi baik. Sebab Allah katakan aminal kafirin. Dan si malaikat takkanlah buat jahat sebab tak ada nafsu. Nak macam mana? Tapi dia tulis apa tahu? Dia cakap saya ustaz, tak percaya ayat Allah. Kufur. Terus dia kata saya kufur. Terus dia kata kita kufur. Wa na'udzubillah min zalik. Apa cerita macam ni? Lepas tu saya jawab. Nabi SAW tak senang-senang nak, orang kata apa, sangkaan yang suka nak meramaikan umat dalam neraka. Ini kerja iblis. Sedangkan Nabi SAW berempah pula nak ramaikan umat dalam syurga. Sebab tu saya bagi tahu.
Nak bagi tahu dia. Contoh Dajjal akhir zaman nanti datang. Dia ni, kerja dia, nakkan kita mati dalam kafir. Itu je. Jadi apa jazat agenda dia? Agenda nak mengkafirkan kita. Kita duduk sibuk nak lari, nak melindung, duduk bawah itu, duduk bawah ni, lari. Lala sekali kita lari daripada mati. Punyalah dia punya pelancangan dia buat kita sampai nak syirikkan Allah. Dia bagi agenda, nanti kamu kena ni, kamu kena begini. Lala sekali takut mati. Wa karahiyatul maut. Memang itu pun. Ya Muza Musli, isteri tak bertugas apa hampir seminggu dengan suami kerana suami menegur kesalahan, namun si isteri tetap beribadah pada Allah SWT. Adakah ibadah si isteri? Tuan Muza, dia ni kalau kita nak cerita dosa orang ni, terutama isteri ni, dah tahu dah dia tu kat mana kan? Kita tahu dah dia tu kat mana dah. Dah tahu apa yang dia buat tu berdosa besar. Dah tahu dah dia tu kat mana. Seorang isteri yang menyakiti hati suaminya di saat suaminya menyuruh benda yang Allah suruh, tak ada tempat dia dalam syurga walaupun beribadah berjuta tahun. Kerana ibadah utama dia gagal. Anda macam bawa lesen dah. Bawa ujian lesen. Anda gagal fatal error. Tak payah cerita lah yang lain-lain tu. Penalti terus. Anda sakitkan hati suami. Ustaz, suami tu takkanlah tak ada tauhid nama nak sakit hati. Oh, ada konak kat situ pula. Okey. Suami tu tak sakit. Tapi kamu meremehkan suami itu. Meremehkan suami itu kerana menegur perkara yang disuruh oleh Allah. Kerana kamu pura-pura beribadat. Ibadat kamu tak diterima. Cuma nak beritahu lah Tuan Muza. Doa suami ni makbul. Doa suami ni makbul. Jadi jangan tanya, dah tahu maksud saya, dah tahu suami tu, isteri tu dalam neraka. Kalau sayangkan isteri tu lagi. Sayang kan? Rasanya macam sayang lagi tu. Doa lah. Doa, mohon ya Allah, ampunkanlah dosa si PA ni. The game no dia ni. Ampunkanlah dosa dia ya Allah si PA ni. Rasa nak bagi kaki pun ada juga ni. Sabarkanlah aku ya Allah. Doa sungguh-sungguh. Agak-agak tak makan dengan doa, pergi mahkamah je lah habis cerita. Agaknya dengan mahkamah baru makan cakap agak. Itu. Tapi taklah kita galakkan begitu. Saya tak adalah galakkan ke arah itu. Tapi kalau itu perangai dia, nak macam mana? Tapi doa lah. Sama juga dengan isteri. Jahat macam mana perangai suami itu pun. Anda jadilah isteri solehah. Sebab apa? Dah nak suami baik, anda doa lah. Dah awak pun tak solehah, macam mana? Itu bising kerja. Nampak? Dah tahu perangai suami jahat. Kamu jadi solehah. Sebab apa? Senang nak doa dengan Allah. Baikkan suami. Tapi doa lain pula. Tukar suami. Itu masalah. Orang suruh doa. Baikkan suami. Bukan tukar suami. Faham? Jadi baik. Suami pun jadi baik. Dah tahu isteri itu tak makan saman. Kamu jadilah suami yang baik. Jadi suami yang baik, taat. Sabar. Saya tahu cabaran je kuat. Memang. Kadang-kadang kat luar cakap pumpang-pumpang macam video tu. Dia punya cakap marah dekat pakcik tu. Kena isteri dia marah sekali, terdiam terus. Kan? Saya tahu. Jadi kuatkan. Minta Allah kuatkan hati, tetapkan ibadat, kemudian doalah sungguh-sungguh dengan Allah. Ya? Contoh Ustaz, kalau isteri tu menyakiti suami deraka kat suami, kalau lalu bercerai sebab suami kecewa dengan dia. Isteri pula tak habis. Isteri pula tak pernah minta maaf sampai bercerai. Adakah dosa isteri itu terus jalan sampai dia taubat? Kalau dah bercerai, habislah. Dah bercerai itu terputuslah. Tak adalah berjalan. Berjalan ni kalau masih sebagai suami isteri. Habis tu, tembus balik kalau Allah bagi izin kahwin lagi. Itu je. Kalau tak Ustaz, minta maaf lah balik dengan si bekas tu. Nak bekas macam mana Ustaz? Sebab tu, bila fasa penceraian di mahkamah ni, patutnya dia kena di mahkamah, dia istighfar dulu. Dia minta kepada baru lafazkan cerai. Sebab ni dosa sama manusia. Tapi ada jenis tak faham bahasa, tak kerti bahasa. Dia buat suka-suka je rumah tangga ni. Itulah balasan dia. Si suami pun boleh matang. Matang ni apa? Didiklah bagi habis.
Jangan buat kerja suka-suka macam tu. Agak-agak tak suka, pendam, betul, ceraikan. Itu kerja yang khianat kepada amanah Allah. Kalau kita dah didik betul-betul, biasanya kalau didik betul insya-Allah lah. Biasa jenis macam ni tak didik dua-dua sama, 2 kali 5, 5 kali 2. Itu saja. Baik, jadi sebenarnya yang muliakan Allah SWT. Baik. Dia cerita dia, kalau kita lihat istiqamah dalam fitrah ni, poin yang paling penting yang kita nak tekankan dalam istiqamah dalam fitrah ni, adalah kita kena tengok, pertama, kita rujuk surah Ar-Rum ayat 30, tuan. Surah Ar-Rum ayat 30, tuan-tuan tengok surah Ar-Rum ayat 30, Kita buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan terus. Bila kita dah faham, surah Ar-Rum ayat 30. Okey. Surah Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman yang bermaksud Surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah manusia disebabkan Allah mempunyai naluri beragama, iaitu agama Tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama Tauhid, maka itu tidaklah wajar sebenarnya. Nampak? Maksudnya surah Ar-Rum ayat 30 ni, tugas kita hadapkan diri kita, diri manusia itu kepada, kata Allah, kepada, hadapkanlah kepada agama Islam, kepada agama Islam. Hadapkan diri manusia kepada agama Islam. Allah kata apa? Agama Islam ini, agama Islam itu sesuai fitrah. Ini fitrah Allah. Maknanya agama Islam ni fitrah. Dan sesuai dengan ciptaan manusia. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik. Jadi sekarang ni, pertama kita kena hadapkan balik diri kita kepada agama. Hadapkan diri kita kepada agama yang merupakan fitrah. Fitrah kepada manusia dan tak berubah, tuan-tuan. Dan fitrah ni tak berubah. Agama dia tak berubah. Okey. Dah. Sekarang ni udah tu. Siapa yang menonton malam ni udah cerita ni, suami tak dengar kata boleh beli ban. Sekarang ni cuba fokus. Macam mana haru biru pun keliling tu, sekarang cuba fokus kat diri. Jangan kita mengaji ternampak suami. Kita mengaji ternampak isteri. Boleh tak sekarang mengaji nampak Allah? Tu cara dia. Boleh. Ni kaedah dia, tuan-tuan. Sekarang ni cuba kita mengaji, kita belajar. Jangan nampak yang lain. Nampak Allah je. Macam mana nampak Allah? Nampak hukum Allah. Hukum Allah itu nak letak pada siapa? Pada diri kita. Sekarang ni jangan. Nanti kan terbeban. Tuan-tuan, kita kadang belajar nak letak kat suami, nak letak kat isteri, nak letak dekat anak, nak letak kat orang. Nanti berat. Sebab benda tu tak ada kat kita sekarang. Yang ada diri kita je ada ni. Kita yang mendengar, telinga sendiri, mata sendiri, kita sendiri. Boleh? Sekarang mengaji, nampakkan pada Allah. Jangan nampak lain. Okey. Bila nampak pada Allah, barulah kita senang nak aturkan bagaimana Allah nak atas diri kita. Saya faham, ada setengah-setengah itu sedang mengalami beberapa kemelut-kemelut yang perlu diselesaikan. Adapun bagaimana hebatnya kemelut yang ada di keliling itu, tetapkan diri anda di dalam fitrah. Apa dia? Hadapkan diri, hadapkan diri itu pada agama. Okay, sekarang ni, diri ni, katalah, ini isteri. Ini suami. Kalau kita menghadap pada suami,
memang tak nampak apa dah. Sekarang ni alihkan diri menghadap pada agama. Hadapkan, ubah hadap. Okay. Pada agama, semalam kita dah bincang. Saya ulang lagi sekali sikit. Pada agama, itu menyuruh pertama hati. Agama suruh hati. Jaga hati. Hati ni dijaga dengan apa? Iman. Iman. Kemudian, iman pergi kepada akal. Akal, bab apa akal? Hukum. Jangan menghukum. Hukum. Sebab ni dah berpaling tadi. Suami ada lagi. Jangan berpaling pada suami itu maksud tinggalkan suami. Suami ada lagi ni. Cuma kita hadapkan diri kita pada agama dah lah ni. Sekarang ni kita hadapkan diri pada agama. Ubah. Okey. Baik. Bila begitu, hati akal maka pergi pada perasaan kita. Okay. Perasaan ini ditundukkan lalu datangnya semangat. Semangat dengan kefahaman tadilah. Iman, hukum apa dia, pahala. Semangat untuk berbuat baik. Baru dia patah balik. Berbuat baik. Pada suami, dia kena dia punya rotate macam tu tuan-tuan. Hadapkan diri pada agama. Agama tu cerita 3 perkara ini. Hati, akal, perasaan itu. Betulkan balik. Ni dengar betul-betul tuan-tuan. Sekarang kita masih confuse kita nak buat macam mana. Jangan tiba-tiba nak beramal lah. Nak beramal macam tadi. Duk bergaduh dengan suami, beramal baca Quran. Tak selesai masalah. Kalau anda masalah dengan hal-hal begini, kita kena selesaikan balik perkara itu dengan menyusun semula. Itu dia panggil takbir urus. Okey. Maka hadapkan pada agama, hadapkan diri pada agama. Kemudian pada agama itu menjaga 3 perkara ni. Jaga hati, jaga fikiran, jaga perasaan. Jaga hati dengan iman, jaga akal dengan hukum, jaga perasaan itu dengan semangat untuk berbuat baik. Itu dipanggil kepuasan. Maka berbuat baik ini kembalikan kepada subjek tadi. Kalau di suami, suami. Kalau amalan, barulah kita berbuat baik. Kalau sekadar buat baik, nak lari daripada masalah, tak jadi. Jadi inilah dinamakan fitrah. Inilah namanya fitrah. Hadap balik. Okey. Iman. Tadi berbalik kepada kata tentang iman ya. Ma'rifatullah. Baik. Kata tadi kuliah maghrib tadi. Cikgu Amir kita. Dan semua. Bagaimana nak kuatkan untuk berzikrullah Ustaz? Ma'rifatullah. Baik. Dia perbahasan dia adalah nak kuatkan hati sekarang ni. Supaya dia mampu mengawal fikiran supaya tidak keliru. Bila dah kuat hati, fikiran pun akan terarah. Apabila hati kita tidak kuat, maka fikiran kita mudah dipengaruhi oleh apa dia? Dunia. Dunia masih ada di sini. Dia pengaruh fikiran balik. Itu bahaya tu. Bila dunia pengaruh fikiran, maka fikiran yang telah dipengaruhi oleh dunia, sepatutnya fikiran yang memberi nasihat ataupun menundukkan perasaan, tetapi disebabkan fikiran itu sudah lemah, maka nafsu yang mengawal fikiran. Itu salah. Okay, sekarang berbalik perbincangan kita ni. Kuatkan hati ini adalah dengan kita, sebab hati ini kuat dengan bukan sekadar dengan perbuatan, sebab dia hati. Bila hati dia kena faham. Bila faham, dia kena tafakur. Ataupun tafahum. Tafahum ni faham lah.
Tentang apa? Bagaimana nak tafakur, tafahum tentang apa? Tentang qada qadar. Ini yang Dr. Fim tanya tadi. Takdir is real. Yes, ini real sebenarnya takdir. Kita lihat tentang kekuasaan Allah. Tafahum, fahamkan, oh ini semua dari Allah. Fahamkan yang terjadi, yang itu telah terjadi. Lihat, renung, hayati setiap kejadian itu dengan Allah. Kuatkan hati itu. Ini kerja kita yang mesti, sebab ini kalau ikutkan percentage 100% ni sini. Sebab Nabi kata kalau hati ni kuat, maka ala inna fi jasadi mudghah fa idza salahat jasada kullu fa idza fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Kalau baik hati tu baiklah, kalau buruk-buruklah. Jadi kerja dia tu besar, 100% tuan-tuan. Sebab tu di samping menguatkan hati, maka kerja yang besar mesti dibuat adalah membersihkan hati. Baik. Bila kita membersihkan hati, itulah istighfar. Astaghfirullah. Baik. Cuma kunci kepada perbahasan hati ni, setiap perbuatan hati yang kita lakukan mesti ada dua elemen ini, tafakur, tafahum. Bila kita beristighfar, kita kena faham. Astaghfirullah, aku kembali kepada Allah. Daripada sangka buruk aku, daripada duk melihat benda-benda yang selain engkau. Dia kena ada tafakur, tafahum, fahamkan. Contoh takdir. Bila berlakunya qada qadar yang buruk, maka cara nak kuatkan hati, nak bersihkan hati itu dipanggil kalimah istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fahamkan diri. Ya Allah, keburukan ini datang daripada engkau. Jadi aku kembalikan keburukan ini kerana aku tak mampu nak hadapi keburukan ini tanpa engkau. Tanpamu ya Allah. Maka keburukan yang berlaku depan mata itu mesti kita hadapi dengan Allah. Tidak boleh tidak. Walam manja minallah illa ilaih. Illa ilaih. Tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Ini cara bila kita dah nak duduk pada fitrah ni tuan-tuan. Kita dah tak pergi kepada perbincangan persoal amarah. Amarah ni persoal tuan-tuan. Macam sahabat kita tadi tu persoal, nanti saya dipaksa di pemerintah yang begini, saya kena paksa cocok, saya dipaksa gini. Sampai bila nak persoalkan keadaan? Oh, ini tidak boleh sebab kita tak boleh nak perjuangkan sunnah Nabi. Apa benda? Apa sebenarnya yang kita nak sebenarnya? Sebab tu jangan persoal, sebab nanti kan kita akan jadi lama-lama kita jadi mual, kita dah jadi resah. Bukan jadi makin kuat. Orang yang suka persoal-persoal ni, hati dia tidak kuat tuan-tuan. Walaupun nampak dia macam nak perjuangkan sunnah Nabi. Sebab tu kita keluarkan diri daripada persoalan. Kita dah tahu benda ni terjadi dengan izin Allah. Kita tahu dah. Kita dah tahu dah. Ya Allah, ini Allah nak bagi aku ingat ni. Ya Allah, istighfar. Tak boleh solat masjid, istighfar. Astaghfirullahalazim. Memang kita boleh soal sepatutnya kena buat macam ni, sepatutnya begitu, patutnya memang patutlah keluar semua. Habis semua benda kena patut nanti. Nampak? Jadi lebih baik kita pergi kepada fahamkan takdir itu, fahamkan keadaan itu. Sampai aku tak faham lah. Dah memang tak faham, tak payahlah fahamkan. Dah aku tak faham. Pergi tanya benda-benda yang kita tak ada jawapan. Jadi kembalikan wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan kepada Allah. Aku berserah kepadamu ya Allah. Aku tak tahu dah nak hadapi, nak cocok tak cocok, cocok tak cocok. Pening aku ni ya Allah. Dah tu. Tak payah bersoal kan lah, tengok balik. Apalah. Tengok macam nak kena dah ni. Pergilah. Kalau ada pilihan tidaklah.
Jadi pergi kepada perkara yang setiap perkara itu tidak akan memberi rugi kepada orang beriman. Pegang pada perkara itu. Jangan lari daripada situasi itu. Jangan lari. Persoal itu yang bahaya. Persoal itu yang bahaya. Akhirnya kita membentuk satu jiwa yang tidak kuat kerana banyak persoalan yang tidak selesai. Jadi kalau kita nak soal satu persatu memang tak habis cerita. Ada orang kata merelakan itu satu perkara yang lemah. Sebenarnya tidak. Merelakan itu bukanlah satu kelemahan. Macam mana nak terangkan hal ini pada orang lain? Tugas kita belajar bukan untuk menerangkan pada orang lain. Tugas kita belajar ini untuk menangkis ketidakfahaman orang lain. Sebab kita tidak terkesan dengan ketidakfahaman itu. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ kita buat semua dengan ilmu Allah. Bukan buat tanpa kita tidak tahu. Contoh, yang nak pergi vaksin. Dengan ilmu Allah, dengan akidah yang benar, kita mengatakan bahawa tiada ada mudarat pada vaksin ini. Mudarat hanya pada Allah. Dah bismillah. Itu saja. Yang tak nak ambil pun, tiada mudarat pada vaksin ini. Mudarat itu hanya pada Allah. Selesai. Yang isunya lah persoalkan orang ambil, persoalkan orang kenapa tak ambil. Itu masalah. Itu saja isu dia. Itulah keputusannya. Tak apa saya ambil kerana tak ada mudarat pada ni. Ya, memang itulah jawapannya. Nak cek jawapan apa lagi? Ambil pun boleh, tak ambil pun boleh. Harus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair. Soalan yang cerita jangan banyak soal lah. Itu je. Kita jangan jadi konon-konon kita nak menjadi hero ni. Jangan. Ya benar dia tuan apa ni. Kita ni ciptaan yang diciptakan. Kita ni hamba yang diperhambakan. Jadi jadilah hamba Allah yang diperhambakan. Jadi jangan kita ni dijadikan hamba oleh benda. Kita ni hamba mudah untuk diperhambakan. Apa? Nak diperhambakan oleh apa? Konflik. Nak diperhambakan oleh teori konspirasi, nak diperhambakan oleh elemen-elemen apa? Cakap. Apa saja kita boleh diperhambakan. Maka pilihlah untuk diperhambakan oleh Allah. Ya Allah, aku rela diperlakukan olehmu, ya Allah. Asalkan bukan selainmu. Biarlah engkau yang perlakukan aku. Habis cerita. Ustaz, saya pernah duduk dengan geng-geng kaji ilmu niti. Mereka fikir ini agenda kita kena elakkan apa. Soalannya mudah saja. Nabi SAW itu duduk pada zaman yang lagi dahsyat pada geng-geng ini. Tapi Nabi buat apa? Cuba tengok. Perhati saja. Yang Nabi cerita akhir zaman ini situasi akhir zaman. Tidak bermaksud kita kena buat benda-benda yang pelik. Kita tetap sama buat macam Nabi buat. Itu saja. Jangan buat benda-benda yang pelik menyusahkan orang. Nabi SAW dalam bab kayu sugi je. Dalam bab kayu sugi saja. Nabi kata apa? Kalau tidaklah kerana kayu sugi ini menyusahkan, boleh memberatkan umatku, sudah pasti aku mewajibkan setiap kali nak solat bersugi. Bayangkan. Bab kayu sugi yang ringan ni pun Nabi berfikir. Ini kan pula kadang-kadang kita membentuk satu perkara yang kadang-kadang menimbulkan kerisauan orang, menimbulkan kepayahan orang, sehingga orang kena buat benda yang tak patut-patut dibuatnya. Itu jangan buat perkara yang pelik sehingga terasing. Cukuplah dengan apa yang dah buat kita terasing sekarang ni. Dengan apa? Dengan benda yang dianggap pelik. Apa dia? Kau ni kan syasyi Allah. Itulah yang pelik akhir zaman ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah dia. Kalau kita lihat kesimpulan, nak duduk pada fitrah itu begini. Nanti kita sambung lagi perbincangan ini. Sekarang ni
kita dah faham, semalam kita nak tundukkan nafsu juga. Tapi dengan kita menyusun kembali hati, akal, perasaan. Sekarang ni kita nak menetapkan diri pada fitrah, maka hadapkan diri pada agama, dia rotation je begitu. Jangan terus-terus pergi kepada dunia ni. Ni dunia lah ni. Ini dunia. Jangan terus hadap pada dunia tu. Hadapkan diri pada agama. Pusing dia. Dia ada rotation daripada agama baru ke suami. Macam itulah. Kalau ikutkan ni, diri, agama, suami lah. Tapi dalam pecahan agama tu ada berbuat baik. Jadi, kalau saya mudahkan diagram dia begini. Diri, simpulan dia begini ya. Hadapkan pada agama. Janganlah hadapkan lagi dah pada suami atau isteri itu. Menjengkelkan, orang panggil. Menjengkelkan. Sebab memang kalau hadap je pada isteri atau suami, datanglah nafsu ataupun hal-hal berbangkit itu. Perasaan tadi sebab isteri atau suami atau dunia. Dunia lah ni. Dia akan membuat kita tidak stabil. Maka daripada sini, Allahumma putuskan rantaian ini. Putuskan rantaian anda dengan dunia ini. Bukan buang dunia. Rantaian diputus. Tapi sambungkan diri anda dengan agama. Kemudian dengan agama, hubungkan kembali dengan dunia. Pada dunia. Jadi ini apa hubungan dia? Berbuat baik. Ini kata susunan fitrah tu lah. Okey. Yang ini 3 perkara yang kita bincangkan tadi. Hati, fikiran, perasaan tadi. Baik. Berbuat baik ini itulah perasaan, dorongan. Sebab kalau tak ada perasaan itu, macam mana kita nak ada semangat? Sebab nak buat baik ni kena ada semangat. Maka barulah pergi kepada dunia itu. Di sini dah terkawal lah. Macam ni lah dia terkawal. Dia pusing, satu rotation, dia pergi. Maka pada diri kita ni dapat habuan apa dia? Pahala. Pahala bagi kat diri kita. Dia macam tu cara dia. Jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Ya betul tak Cikgu Amir? Wajjahtu wajhi allazi fataras samawati wal ard hanifan musliman minal musyrikin. Itu dia. Jadi hadapkan, bukan tinggalkan. Kita sekarang ni sibuk nak tinggalkan isteri, tinggalkan suami, tinggalkan, tapi masih menghadap kat dia. Macam mana? Mana mahu ya. Tu ayat dia. Nak tinggal tak nak vaksin, tapi masih menghadap lagi dunia. Apa dia? Duit? Dunia juga. Apa lagi? Cakap. Tak jadi. Jangan hanya berpihak pada satu perkara, tapi masih lagi perkara lain kita menghadap pada dunia. Berpaling terus. Dia panggil inilah kerana berpaling kita pada dunia. Menghadap kita pada agama. Di sini ada hukum makam dia tadi kan. Apa hukum dia? Okey, berpegang pada hukum. Selesai. Kemudian buat baik. Selesai masalah kita. Kemudian istiqomah saja melakukan perkara ini. Baik, jadi sidang jemaah yang mengurangkan ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita sambung besok apa yang nak kita bincangkan ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita untuk berada di dalam zaman yang begitu hebat ini. Memang tak nafi kan, ini adalah pentas akhir zaman. Pentas akhir zaman ni yang banyaknya adalah kekeliruan. Itu je lah. Keliru kita nak duduk dengan mana satu kebenaran, mana satu kebatilan. Keliru. Yang itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Tapi dengan ilmu Allah SWT, dengan bantuannya, inayahnya, dapatlah kita bezakan insyaAllah. Khair, mohon ampun maaf atas segala kekurangan. Kata-kata itu kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Teruskan dengan membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan menjadi pendinding kita di alam barzah nanti insyaAllah. Khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wal mustaqim wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.